Kepada Nur Aizah Rahman untuk cerita pagi dari Johor. Ya, sudah pasti setiap pagi amat molek kiranya kita memulakan dengan senaman pagi dan juga kita sama-sama memantapkan komunikasi dalam kalangan masyarakat, khususnya dalam kalangan komuniti, untuk kita mendapatkan satu perkara yang positif selepas kita menepani era pandemik COVID-19. Untuk kita bercakap lebih lanjut tentang komunikasi masyarakat ke mana arahnya melepasi era pandemik, saya bersama dengan Profesor Madar Dr. Zeti Azrin Ahmad, Ketua Jabatan Komunikasi Kuliah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Apa khabar? Waalaikumsalam. Tahniah juga atas untuk nama yang ditukar untuk kuliah tersebut. Jadi ini merupakan salah satu daripada penambahbaikan untuk kita melihat penjenamaan semula bagi Kuliah Ilmu Wahyu dan juga Sains Kemanusiaan. Dan begitu Prof, untuk kita melihat pada topik perbincangan kita berkenaan tentang komunikasi masyarakat. Ya, dahulunya kita banyak bercerita sewaktu kita mendepani pandemik COVID-19. Kita masih lagi dalam pandemik tetapi peralihan kepada era endemik. Jadi bagaimanakah perkara-perkara berkaitan komunikasi itu perlu diberikan perhatian, khususnya dalam kita memerangi dan juga dalam kita merencana apa jua yang ingin dilakukan untuk kita menghadapi pandemik ataupun perkara seperti ini, Prof. Baik, Ismail. Saya suka ingin menjelaskan apa itu maksud komunikasi di sini. Komunikasi di sini bermaksud penyampaian maklumat atau perkongsian maklumat dengan seseorang ataupun khalayak. Jadi yang penting di sini adalah khalayak perlu faham apa yang disampaikan dengan mudah. Saya suka mengambil contoh pada tahun lepas, kalau Ismail ingat Ketua Pengarah Kesihatan kita Tan Sri Datuk Sri Dr. Nur Hisham ada memuat naik satu gambar gambar yang sangat menarik di media sosial beliau. Gambar itu memberi gambaran tentang virus COVID-19 yang berlega-lega di udara berhadapan dengan bangunan KLCC. Jadi gambar yang menarik itu menarik minat ramai netizen, ramai yang memberi respon yang positif, ribuan berkongsi maklumat tersebut. So ini bukan setakat gambar, tapi saya percaya objektif di sini adalah untuk memberi kefahaman kepada masyarakat tentang kewujudan virus ini dan penularan itu. Dan ini memberikan justifikasi yang sangat jelas kenapa kita perlu berada di rumah pada ketika itu. Pada ketika itu adalah fasa awal Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi maklumat yang sama perlu diteruskan dan dipergiatkan untuk mengingatkan masyarakat supaya sentiasa berwaspada, sebab kita masih lagi di dalam keadaan pandemik dan peralihan kepada endemik bermaksud penyakit coronavirus akan sentiasa ada, virus akan sentiasa wujud. Jadi kita berperanan untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memelihara diri kita dan keluarga kita dan orang sekeliling kita. Jadi komunikasi itu sangat penting sebab ia adalah salah satu asas ataupun alat untuk mengekang penularan penyakit ini. Sebab ia memerlukan tindakan daripada semua. Bukan tindakan daripada seorang ataupun dua orang, daripada semua ahli masyarakat untuk sama-sama menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dan orang-orang di sekeliling kita. Jadi kita kena sentiasa mengingatkan juga kepada antara satu sama lain. Dengan kemajuan teknologi, sudah pasti wahana ataupun medium komunikasi itu adalah lebih pantas dan juga lebih sumber yang boleh diperolehi. Jadi dalam perihal untuk kita mendapatkan sumber yang sahih dan juga sumber yang boleh dipercayai ataupun berautoritatif, bagaimanakah kita perlu menjadi bukan saja masyarakat yang hanya menerima maklumat yang disampaikan, tetapi juga perlu menganalisis dan juga perlu menghadam maklumat tersebut supaya dapatkan maklumat yang benar. Okey, betul. Itu adalah antara tanggungjawab yang perlu kita galas sebagai ahli masyarakat, di mana kita perlu mengambil tahu apa yang berlaku sekarang ini, sebab virus itu masih berada di sekeliling kita dan dia sering berubah-ubah. Sekarang kita berhadapan dengan varian-varian yang baru. Jadi kita perlu mengambil tahu, kita perlu mencari maklumat. Daripada maklumat tu memang berada di mana-mana dan maklumat ini terlalu banyak. Sebab kita juga mempunyai satu lagi musuh, iaitu infodemik. Informasi yang terlalu banyak yang sukar untuk kita pastikan yang mana yang betul, yang mana yang salah. Jadi di sini kita perlu memahami dan mengambil kira di mana apakah sumber maklumat ni datang daripada mana? Adakah datang daripada sumber yang kita tidak ketahui ataupun datang daripada sumber yang sahih? Jadi kat sini kita perlu mengambil kira sumber maklumat yang kita perolehi dan memahami
serta menyampaikan yang benar. Sebab kebiasaannya selepas kita membaca sesuatu perkara, kita akan berkongsi pula ya, dengan ahli keluarga, dengan sahabat-sahabat. Jadi ini merupakan tanggungjawab sebenarnya. Ya, ini bukanlah macam cakap-cakap kosong, tapi kita berkongsi sesuatu maklumat yang membantu orang lain untuk berada dalam keadaan yang selamat. Info-info kebaikan itu amat boleh untuk sama-sama kita sebarkan untuk kebaikan sendiri, keluarga dan juga masyarakat. Kalau dahulunya mungkin tujuan komunikasi itu, kalau kita tengok kepada mungkin media cetak atau media elektronik, ia adalah satu hala apabila pemaparan maklumat itu hanya diberikan infonya kepada khalayak. Kini ia bersifat dua hala apabila adanya sosial media dan sebagainya yang mana boleh menghantarkan komen, boleh memberikan respon dan juga maklum balas. Jadi bagaimanakah respon-respon ini juga membantu untuk tujuan komunikasi dan juga pengatur caraan strategi yang lebih berkesan di pihak pimpinan supaya kita melihat dengan komunikasi yang dua hala, pihak pimpinan dan juga pihak masyarakat boleh berganding bahu dalam merealisasikan ide yang terbaik untuk kita menghadapi apa jua permasalahan. Okey, itu adalah satu aspek yang sangat penting yang kadang-kadang kita terlepas pandang ya. Apabila kita telah merangka strategi-strategi komunikasi yang baik dan maklumat telah disampaikan, perlu untuk pihak berwajib ataupun pengamal komunikasi untuk mengambil tahu sama ada maklumat yang disampaikan itu berkesan, difahami, mencukupi kepada masyarakat ya. Oleh itu dengan adanya media sosial ya, lagi mudah untuk kita mengenal pasti ya apa kegusaran, apa setakat mana kefahaman masyarakat terhadap maklumat yang disampaikan. Jadi daripada komen-komen itu sendiri, kita boleh mendengar sebenarnya apa luahan, apa perasaan dan apa respon daripada masyarakat terhadap maklumat yang dikongsi ya. Kemungkinan kita perlu membuat penambahbaikan. Kemungkinan maklumat yang disampaikan tidak jelas ataupun tidak sampai. Jadi inilah penambahbaikan yang perlu kerana maklumat perlu berterusan. Ya. Jadi bagi saya media sosial banyak memainkan peranan dan memberi kemudahan sebenarnya untuk kita mengetahui respon-respon yang diberi oleh khalayak. Prof, kalau dahulunya kita melihat pengumpulan data collection, data analisis banyak diterjemahkan dalam bidang-bidang tujuan akademik semata-mata. Tetapi kini ia banyak diterjemahkan dalam tujuan pengatur caraan dasar, pelaksanaan operasi kerajaan dan juga pelaksanaan apa jua yang ingin dilaksanakan khusus untuk komuniti masyarakat. Jadi bagaimanakah Prof melihat dunia kini sudah beralih kepada dunia kita melihat data analisis, data analytical itu penting supaya dengan pengumpulan data yang tepat dan juga banyak dan juga sumber-sumber yang sahih itu membolehkan untuk kita membuat keputusan dan juga melaksanakan proses keputusan itu dengan lebih baik berpandukan kepada data. Saya berpendapat ini adalah satu perkembangan sangat baik kerana research yang dibuat ya, kajian-kajian yang dibuat dapat dimanfaatkan kepada orang ramai. Ya, jadi kita melihat kebanyakan kajian yang diperolehi diguna pakai oleh pengamal dasar ya, dan juga ketengahkan ataupun disalurkan juga kepada masyarakat ya dalam bentuk yang berbeza ya. Sebab itu kita lihat pelbagai maklumat disampaikan dalam bentuk-bentuk infografik, dalam bentuk-bentuk maklumat yang senang dihadam ya, oleh masyarakat untuk memahami apakah pandangan-pandangan yang perlu diberi fokus ya, dan juga tindakan-tindakan yang perlu. Bagi saya ini adalah satu perkembangan yang sangat baiklah, sebab dia tidak hanya berkubur di dalam jurnal ya, di dalam makalah ataupun surat khabar, tapi digunakan untuk kebaikan semua. Ya, seperti yang telah pun dimaklumkan, kita berada pada satu kerangka dan juga pada zaman yang digambarkan dengan penuh dengan fitnah. Maka dalam kita menghindari fitnah ini sudah pastinya tanggungjawab kita sebagai Muslim, tanggungjawab kita sebagai masyarakat juga untuk sama-sama meneliti dan juga memastikan agar kita tidak menjadi lidah kepada perkara-perkara fitnah tersebut. Jadi bagaimanakah Prof melihat fitnah, berita-berita palsu dan juga berita-berita buruk ini perlu dielakkan dalam kalangan masyarakat? Okey, fitnah sangat mudah tersebar sekarang dengan adanya media sosial. Oleh itu pengguna-pengguna media sosial seperti kita semua kena lebih berhati-hati supaya tidak mudah untuk kita menyebarkan sesuatu yang kita sendiri tidak pasti. Ya, kadang-kadang kita terlalu cepat. Ya, kita dapat dan kita rasa benda ini menarik, benda ini bermanfaat, jadi kita just berkongsi dengan sesiapa sahaja ya. Kadang-kadang bila kita berkongsi dalam grup WhatsApp tu, dia
akan sampai kepada ramai orang, ya, bukan seorang ataupun dua, ya. Jadi ini kita perlu ambil kira dan kita kena lebih berhati-hati kerana maklumat sampai dalam sekelip mata. Ya, dengan sekali buka WhatsApp, kita nampak banyak maklumat yang kita terima dan kita tidak seharusnya mudah untuk berkongsi. Ya, dan ini adalah tanggungjawab kita semua. Tak pasti jangan kongsi, dan juga perkara-perkara tentang perkara yang tidak sahih itu tidak perlulah untuk dilayan ataupun tidak perlulah untuk disebarkan. Terima kasih sekali lagi pada Profesor Madya Dr. Zeti Azrin Ahmad, Ketua Jabatan Komunikasi Kuliah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIM. Terima kasih Prof.